السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون إلى آخره الحديث. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sidang jamaah, para hadirat muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Pertama-tama kalinya marilah terlebih dahulu kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala bentuk nikmat yang telah dikurniakannya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberi oleh Allah kesihatan tubuh badan untuk kita menunaikan tanggungjawab kita beramal bagi memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hendaklah kita sentiasa berusaha untuk kekal berada di atas jalan kebenaran, untuk sentiasa kekal beramal dan beribadah sehinggalah kita bertemu dengan kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beramallah, beribadahlah kamu kepada Allah sehingga datang kepadamu kematian. Sebab itu pada hakikatnya kita akan sentiasa berada di atas jalan-jalan kebaikan sekiranya kita mengekalkan amalan kita, terutamanya sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang kita baca ini, di mana Rasulullah SAW pernah ditanya berkenaan dengan satu perkara yang sangat penting, iaitulah di mana Muaz bin Jabal dia pernah bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahulah kepadaku tentang satu amalan yang boleh menyebabkan aku dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga dan menjauhkan diriku daripada api neraka. Lalu Nabi berkata, soalan itu sebenarnya suatu soalan yang sangat besar nilainya. Kenapa? Kerana setiap orang akan menjadi mudah apabila dipermudahkan oleh Allah, dan setiap orang akan jadi payah apabila dipayahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Nabi berkata, beramal dan beribadahlah kamu kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Yang kedua, Nabi sebut bersembahyanglah secara berkekalan. Dirikanlah sembahyang. Berpuasalah, kata Nabi. Mengeluarkan zakat sekiranya sampai nisab dan haul harta benda kita. Dan kata Nabi lagi, tunaikanlah tanggungjawab haji. Ini adalah di antara persoalan-persoalan yang berbentuk asasi dalam hidup kita sebagai seorang Muslim. Tak dapat tidak, tugas utama kita adalah bertujuan untuk beramal dan beribadah bagi mendekatkan diri kepada Allah dalam erti kata ketundukan sepenuh hati. Sebab itu disebut ta'budullah. Ta'budullah ni kalau kita belajar bahasa Arab, dia diambil dari perkataan abada ya'budu. Jadi dia jadikan fi'il mudhari' jadi ta'budu. Asalnya abada, yang kalau kita tasrif kalimah itu dia keluar ibadah. Abada ya'budu abdan wa ibadatan. Itu dia punya masdar. Jadi masdar ada dua, satu kalimah abdan dan satu kalimah ibadah. Abdan dengan makna seorang hamba. Dan kalau kita lihat hamba ni, di antara sifat utama yang ada kepada seorang hamba ialah ketaatan, penyerahan diri secara tidak berbelah bahagi. Dia panggil bahasa Arab al-istislam. Maksudnya kita menyerah diri. Sebab tu sebagai seorang hamba, dia kena menyerah diri kepada Tuhan dia. Apa yang Tuhan dia suruh, dia kena buat. Sebagai satu contoh, macam orang gaji lah lebih kurang. Apa yang Tuhan dia nak, Tuhan dia kata kamu kena gulai ayam, dia pergi masak tumis ke apa ke. Jadi tak ikut Tuhan dia tak boleh, mesti ikut secara total apa yang dikehendaki oleh di mana tuan rumah tadi, atau oleh tuan kepada si hamba tadi. Sebab tu sekiranya seseorang yang bergelar hamba juga, di antara sifat yang paling utama yang mesti ada pada diri hamba ini ialah dia mesti menunaikan tanggungjawab dalam erti kata memperhinakan diri di hadapan tuannya. Sebab tu hamba abdi ni, dia tak boleh belagak diri dia sebagai tuan. Hamba dia, tuan dia sebagai hamba, dia tak boleh. Dia kena jadi hamba kepada tuan. Dalam erti kata apapun kerja yang dia buat, dia kena menghina diri di hadapan kebesaran. Dia tak boleh naik toncang. Macam orang gaji, dia tak boleh jadi tuan rumah. Dia kena bersikap seperti di mana orang yang bekerja dalam rumah itu. Itu yang dikatakan hamba. Sebab tu Allah Ta'ala sebut ta'budullah. Kamu hendaklah memperhambakan diri kepada Allah. Dalam erti kata kita tidak ada choice. Kita kena serah diri 100% kepada Allah. Yang kedua, kita kena beramal dan beribadat secara merendah diri. Kita tak boleh anggap kita ni sebagai bos, Allah Ta'ala tu sebagai hamba, tak boleh. Kita kena memperhambakan diri kepada dia. Sebab tu sebagai satu contoh dalam kita bersembahyang, anggota yang paling mulia terhadap tubuh badan seseorang adalah kepala. Biasanya bila kita sembahyang, kita hantar kepala yang mulia itu ke tanah, untuk gambarkan betapa semulia-mulia anggota yang ada pada kita sujud di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Dalam erti kata, kita sujud dengan penuh rasa hina diri di hadapan kebesaran Allah. Kita tak boleh menganggap kita ni hebat daripada Allah. Apa ni kita rasa betul pada pandangan kita, walaupun tak betul di sisi Allah, kita terus beranggapan bahawa kita lebih benar daripada apa yang telah kehendaki oleh Allah. Tak boleh begitu. Kenapa? Kerana sebagai seorang hamba, dia kena sedar bahawa apa yang datang daripada Tuhan, hakikatnya itulah yang lebih benar, itulah yang lebih betul. Ataupun secara mudah untuk kita buat bandingan, bandingannya sama seperti lembu dengan tuan lembu. Jadi lembu ni dia tak boleh ikut undang-undang dia, dia kena ikut undang-undang tuan dia. Kalau tuan dia kata lembu,
kamu kena tidur dalam kandang, tak boleh tidur atas jalan raya. Mesti ada muslihat. Maksud tuan dia tu, dia nak kebaikan kepada lembu tu. Nak suruh lembu tu selamat. Sebab apa? Kalau tidur atas jalan raya, mungkin orang datang angkut dengan van bawa lari, letak dalam kereta Proton Saga pun ada. Jadi kalau kita lihat mudah boleh berlaku. Ataupun di atas jalan raya ni boleh jadi aksiden ke, lori besar datang, mampus ni lembu tu. Jadi sebab tu lembu ni dia tak ada pilihan, dia kena ikut tuan dia. Tuan dia kata kena tidur dalam kandang, dia kena tidur dalam kandang. Tapi oleh kerana kadang-kadang ada juga lembu yang tak reti bahasa, dia kata tidur dalam kandang tak seronok pasal nyamuk banyak. Kena tidur kat atas jalan raya, panas tu dia. Jadi dia ikut undang-undang dia. Jadi bila dia ikut undang-undang dia, tak selamatlah. Macam kita juga. Kita dengan Allah Ta'ala ni, kalau kita ikut kehendak kita, undang-undang kita, peraturan kita, tak ikut kehendak Allah, undang-undang Allah, peraturan Allah, maka hakikatnya kita juga yang pada hakikatnya akan menerima musibah daripada kelalaian kita, daripada nafsu yang kita jadikan ikutan. Sebab itu kita hakikatnya tidak ada pilihan melainkan kena ikut apa yang telah diperintah oleh Allah. Allah perintah kita beramal, beribadah, kita kena beramal dan beribadah. Dan kita kena tunaikan tanggungjawab itu dengan rasa penuh kehinaan. Sebagai satu contoh lagi, umpamanya orang pergi ke Mekah. Bila pergi ke Mekah, dia buat haji. Apa yang dia pakai? Cuma 2 helai kain. Sebelah atas satu, sebelah bawah satu. Kain ihram. Sebab tu kita pergi ke Padang Arafah, semua orang pakai putih. Tak boleh berbeza. Sebab tu kalau dia raja ke, dia nak pakai pakaian kebesaran, dia tak boleh. Semua kita sama. Sebab tu kata Rasulullah, an-nasu sawasiyah, manusia semuanya adalah sama. Ka'asnanil mushti, seperti gigi sikat. Gigi sikat, kalau kita tengok gigi sikat tu, ada yang besar, ada yang kecil. Bukan berarti yang besar tu hebat, yang kecil itu tak ada peranan. Sebab memang nak rapikan rambut tu kena yang kecil. Tapi yang kecil tu pula dia tak tahan kalau tak ada yang besar kat tepi tu. Jadi sebab tu dia main peranan. Semua dia mana apa lama ni, gigi-gigi sikat ini hendaklah memain peranan yang sama, merapikan rambut apabila digunakan untuk menyikat rambut. Maka begitulah bandingannya kita dengan Allah. Tugas kita tidak lebih daripada menunaikan tanggungjawab, beramal, beribadah sebagaimana dituntut oleh Allah. Sebab tu dalam hadis ini Nabi sebut tentang 5 perkara yang sangat asas. Diwajibkan kita untuk beramal dan mengekalkan amalan itu secara berterusan. Sehingga kata Rasulullah, andai kata di kalangan kamu dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka akan dipermudahkannya untuk menunaikan tanggungjawab asasi tadi. Tapi bagi mereka yang tidak dikehendaki oleh Allah, bahkan dia akan menyusahkan perjalanannya untuk terus berada di atas jalan yang benar. Suatu kata Nabi, kamu hendaklah mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang tak boleh kita anggap suatu amal ibadah yang ringan. Dia merupakan suatu tanggungjawab yang berat. Kalau boleh kita kena tunaikan segala rukun dan sunat-sunat sembahyang secara yang terbaik. Bahkan kalau boleh ditunaikan secara berjamaah di awal waktu, dan segala syarat-syarat yang menyentuh tentang sembahyang itu secara keseluruhannya. Suatu seorang ulama besar, dia mengatakan setelah hampir kematiannya, dia berbangga dengan amal ibadahnya. Sepanjang puluhan tahun dia tidak pernah walau satu waktu meninggalkan sembahyang di awal waktu secara berjamaah. Puluhan tahun umur dia, hampir 70 tahun lebih. Dia sembahyang, dia kata dalam 70 tahun tu, satu waktu pun dia tak pernah tinggal bersembahyang di awal waktu secara berjamaah. Kita kadang-kadang macam-macam susah nak kekalkan tu.
Kadang-kadang satu hari satu malam tu kita tak boleh nak secara berterusan berjamaah untuk menunaikan ibadat solat. Namun walaupun kita lihat amal ibadat yang sedemikian hebat, sehingga sepanjang usianya dia tak pernah meninggalkan sembahyang berjamaah dan bersembahyang di awal waktu. Apa lama ni? Syekh Sya'rani, nama apa lama ni? Tuan kitab kepada apa lama ni, Al-Mizanul Kubra, di mana pengarang dia tu dia sebut, dia kata dia tak pernah meninggalkan sembahyang di awal waktu secara berjamaah, melainkan apabila perginya muazzin ke masjid, maka dialah yang sentiasa menjadi temannya. Kalau muazzin pergi ke masjid, dialah yang jadi teman kepada muazzin sepanjang waktu, sepanjang umur dan usia dia. Kita nak boleh buat macam tu susah. Lagi pun kalau kita lihat dengan kesibukan hari ni, kita bekerja, kita sukar untuk mengekalkan amalan. Tetapi salafus salih mereka sanggup berbuat demikian. Itu pun ada di kalangan apa lama ni, para ulama menulis bahawa amal ibadat kita yang puluhan tahun kita kekal tu pun, kalau nak dikira, masih dianggap tidak mencukupi untuk membayar nikmat pendengaran dan penglihatan yang kita ada. Puluhan tahun kita beramal tu, kalau nak bayar nikmat penglihatan ni pun masih belum cukup lagi. Betapa orang yang sepanjang hayatnya tak boleh melihat, tak nampak, cacat, sebagai satu contoh. Jadi kita dapat nikmat tu, walaupun puluhan tahun yang kita amalkan, nak bayar nikmat tu masih belum cukup lagi. Sebab tu hakikatnya kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan amalan kita. Sebab tu kata Rasulullah, sesiapa yang dikehendaki oleh Allah baginya mudah, maka akan dipermudahkan baginya lorong kebaikan itu. Dia dapat menunaikan dengan cara yang sebaik mungkin. Termasuklah juga amal ibadat yang lain. Kata Nabi, selain daripada semayang, kita hendaklah mengeluarkan zakat. Kerana zakat ini apabila sampai kita punya nisab dan cukup haul, kita kena belanjakan harta benda pada jalan Allah. Bukan banyak pun dalam Islam, 1/40, lebih kurang 2.5%. Kalau 1,000 bila cukup setahun, bayarlah RM25 je. Kalau 2,000 baru RM50. Mana bukan suatu, cuma kalau kita banyak duit berjuta barulah nampak besar sikit. Tapi hakikatnya kewajiban ini adalah satu tanggungjawab yang apabila kita kekalkannya, hakikatnya itulah yang paling baik dan terbaik. Jangan kita merasakan bahawa itu adalah milik kita. Harta benda itu adalah pemberian daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, tujuannya melalui kita dapat tunaikan amanah yang Allah Ta'ala jadikan harta benda itu berada di tangan kita. Sebab tu kita tak boleh jadikan harta benda ni melekat di hati. Sebaliknya, harta benda hendaklah sentiasa ada di tangan kita. Sebab apa? Kalau benda tu melekat dalam hati kita, kita akan susah nak kita belanjakan pada jalan Allah. Tapi kalau harta benda tu berada di tangan kita, pasti dengan mudah kita membelanjakannya pada jalan Allah. Sebab tu pernah satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab, dia bawa separuh daripada harta benda untuk satu perjuangan, satu peperangan bersama Rasulullah SAW. Nabi tanya dia, ya Umar, wahai Umar, malladhi abqaita li ahlika, apa lagi yang kamu tinggal di rumah untuk anak bini kamu? Jawab Sayyidina Umar, mithlahu ya Rasulullah, sama banyak dengan apa yang aku bawa ni wahai Rasulullah. Harta benda dia kat rumah tu, dia bawa separuh, dia tinggal separuh untuk jalan Allah. Tapi RM2, harta benda ni banyak mana kita belanja pun, kita jangan ingat benda tu akan habis. Hakikatnya Allah mungkin dia ganti ikut jalan lain yang kita tak nampak. Sebab tu kadang-kadang
Di mana datang rezeki ikut jalan yang dipermudahkan oleh Allah. Kenapa? Kalau sekiranya sesuatu tu dikehendaki oleh Allah mudah, semuanya akan jadi mudah. Dan timbul dalam hati Sayyidina Umar ni, dia kata hari ni aku nak lawan Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar bawa harta benda dia serah kat Nabi. Nabi tanya dia, wahai Abu Bakrin, malladhi abqaita li ahlika, apa lagi yang kamu tinggal untuk anak bini kamu? Maka jawab Abu Bakar, abqaitullah wa rasulahu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tinggal cuma Allah dengan Rasul. Maknanya dari segi sikap, banyak sikit tu tak kira, tapi dari segi sikap Sayyidina Umar ni berbanding dengan Abu Bakar As-Siddiq, keimanan Abu Bakar tu lebih tinggi, sehingga sampai ke peringkat dia sanggup bawa keseluruhan harta benda, dan dia menyerah diri kepada Allah untuk rezeki anak bini dia. Itu tangga ataupun tahap kemanisan iman. Sebab tu iman ni apabila sampai ke satu peringkat kemuncak keimanan, dia akan menyebabkan di mana kita akan rasa seronok beramal, seronok bersedekah, seronok mengerjakan ketaatan, dan kita mengekalkan segala bentuk di mana perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan itulah yang pernah ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga timbul dalam hati Sayyidina Umar, dia kata apa? Dia kata, selepas daripada hari ini aku tidak akan berlumba lagi dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia tak berani lagi nak berlumba pasal melihatkan sikap Abu Bakar yang begitu kuat dalam penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Layaklah dia dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi teman ketika mana dalam perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata lagi dalam hadis ini, selain daripada pentingnya kita mengekalkan amal ibadat yang penting, yang asasi tadi, seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, kata Nabi, ala adulluka ala abwabil khair, nakkah aku tunjukkan kepadamu jalan-jalan kepada pintu kebaikan itu? Di antaranya kata Nabi, pintu kebaikan yang paling utama itu ada 3. Yang pertama, mengekalkan ibadah puasa, kerana puasa menjadi junnah, puasa menjadi benteng dalam perjalanan hidup kita. Benteng dari sudut kita tidak akan sama sekali mengerjakan perkara yang Allah Ta'ala larang sekiranya kita mengekalkan ibadah berpuasa. Sebab tu berpuasa ni dia boleh jadi benteng. Kita tak buat jahat, kita tak buat benda yang Allah Ta'ala murka dengan sebab kita berpuasa. Bahkan dia juga menjadi benteng kepada kita di alam akhirat. Alam akhirat esok, puasa tu dia akan mengawal kita daripada bakaran api neraka Allah SWT. Yang kedua, kata Rasulullah, as-sadaqah. Kita hendaklah memperbanyakkan sedekah. Kenapa? Kerana tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara. Kerana bersedekah ni, kalau kita kekalkan selain daripada ibadah asasi tadi, iaitu kita bersedekah. Bersedekah ni kalau kita jadikan amalan dan kita kekalkan, dia akan sentiasa memadamkan segala bentuk dosa dan maksiat yang terpalit pada diri kita masing-masing. Sebab biasanya kita ni tak boleh lari daripada salah silap. Jadi kalau kita buat silap, kita ikuti salah silap tu dengan mengerjakan kebaikan, terutamanya bersedekah pada jalan Allah, maka amalan bersedekah tadi akan memadamkan dosa-dosa yang kita lakukan, sebagaimana air boleh memadamkan api. Kita tengok api yang marah, kalau tak ada air macam mana kita nak padamkan api? Sebab tu apa yang dibandingkan oleh Rasulullah ini tidak lain melainkan suatu gambaran kenabian yang benar-benar memperlihatkan bahawa Rasulullah ni adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Nabi SAW, salatul rajuli fi jawfil layli. Pintu-pintu kebaikan
yang di antaranya kata Rasulullah, kita hendaklah sentiasa mengekalkan amal ibadat terutamanya pada waktu malam. Sebab tu kalau kita lihat ulama-ulama dulu beramal pada waktu malam, terutama di waktu dini hari, adalah amalan yang sangat disukai oleh mereka. Sebagai satu contoh, Sayyidina Uthman bin Affan, salah seorang daripada sahabat Rasulullah, dia tidak pernah miss bangun malam. Dia sembahyang cuma 2 rakaat aja. 2 rakaat sembahyang tahajud. Tapi 2 rakaat sembahyang tahajud itu khatam seperti Al-Quran. Sebuah Al-Quran tu boleh habis dibaca dalam hanya 2 rakaat sembahyang malam, sehingga sampai dekat dengan waktu subuh. Dia habis 2 rakaat sembahyang. Duduk sekejap sembahyang subuh. Begitulah amalan yang dikekalkan sepanjang hidup dia. Seorang sahabat juga, nama dia Sa'id bin Al-Musayyab, di waktu malam, dia sentiasa beramal dengan berbagai ragam amalan, macam-macam lah, berzikir, tahlil, baca Quran, tahajud pada waktu malam, sehingga dia ada riwayat menyebut lebih daripada puluhan tahun dia sentiasa bersembahyang subuh dengan menggunakan wuduk pada waktu Isyak. Maknanya dia sembahyang maghrib, tidur sekejap, lepas tu dia sembahyang Isyak tu. Sembahyang Isyak tu ambil sembahyang Isyak, lepas sembahyang Isyak tu dia beramal sampai pagi. Subuh esok ni dia sembahyang subuh dengan wuduk yang dia ambil pada waktu Isyak. Itu kita kau boleh sekali setahun tak apa. Ini dia sepanjang hayat dia beramal begitu. Begitu juga kalau kita belajar berkenaan dengan Imam Syafi'i. Dikatakan Imam Syafi'i ni sepanjang dalam bulan Ramadan dia akan khatam baca Al-Quran sekurang-kurangnya 60 kali khatam sepanjang satu bulan, sebulan Ramadan. Mana satu hari dia boleh khatam 2 kali. Kita sepanjang satu bulan tu nak boleh khatam sekali tu pun bergeliat. Bahkan kita gotong royong baca Quran, bertadarus. Tu pun ada masjid surau yang tak boleh khatam, tak habis. Itu gambaran bagaimana cekalnya mereka dalam beramal dan beribadat. Sebab tu kata Nabi, kalau kita dapat kekalkan 3 benda tu. Yang pertama, berpuasa secara berpanjangan. Puasa sunat lah. Maksudnya sunat Isnin, Khamis, sunat Yaumul Bait, maknanya hari putih di pertengahan bulan tu. Puasa-puasa yang disunatkan dalam Islam. Puasa sunat Yaumul Arafah, sunat Yaumul Ashura, macam-macam kan. Kalau kita boleh kekalkan yang tu je, sudah dianggap sebagai kita memiliki salah satu daripada pintu-pintu kebaikan. Yang kedua, kita jangan sayang untuk bersedekah jariah. Tapi ada orang dia kata, semalam dah sedekah, dah hari ni tak payah. Walhal Rasulullah pernah sebut, kullu sulama minal adam lahu fa'alaihi bis sadaqah kulla yaumin tatla' fi syams. Kata Nabi, setiap sendi tulang anak Adam ni, kalau boleh dia kena bersedekah. Setiap sendi tulang tu satu sedekah, satu sendi satu sedekah. Kita ni ada lebih daripada 360 sendi. Patutnya kita sedekah 360 kali sehari. Bila? Kulla yaumin tatla' fi syams. Setiap hari apabila terbitnya matahari pagi. Jadi maknanya kita jangan duk kata semalam kita dah sedekah dah, ini tak payah. Kita kena rutinkan amalan tu. Sedikit pun tak apa, kita rutinkan. Sebab tu kalau kita lihat ulama-ulama dulu, ada di antara mereka yang sebelum masuk kerja tu dia cari fakir miskin, dia sedekah mengikut bajet yang dia ada. Mungkin dia kata RM100 ke, dia gunakan RM100 itu untuk bersedekah. Dia cari fakir miskin, habis duit itu dia bawa masuk premis perniagaan, masuk jabat, masuk itu, masuk ini. Dijadikan rutin. Tapi kita nak cari fakir miskin hari-hari memang susah lah. Jadi sebab itu paling tidak kita jadikan amalan tu amalan yang
menjadi rutin. Kita ada peluang kita bersedekah, kita ada peluang kita gunakan keuangan yang kita ada demi untuk jalan Allah SWT. Yang ketiga, kita kena kekalkan beribadah pada waktu malam. Jadi kalau tiga benda ni kita jadikan rutin dalam hidup kita, insya-Allah kita sentiasa berada di atas jalan yang betul. Dan di mana hadis ini pada hakikatnya panjang lagi. Rasulullah SAW sentuh tentang di mana ra'sul amri, kepala segala urusan, tiang kepada agama, dan juga puncak kepada Islam. Itu disentuh secara detail oleh Rasulullah. Dan untuk kita sambung, insya-Allah kita akan sebut untuk waktu yang akan datang. Kali ini sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala